rangsangan, apa dia itu gerak balas. Okay. So hari ni, okay, so hari ni kita akan lebih lanjut cerita tentang rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okay. Apa dia deria yang involve dalam manusia ni yang melibatkan rangsangan dan gerak balas. Siapa tahu? Ada 5. Ada 5. Okay, mata. Lagi apa? Tangan. Kulit. Kaki cikgu. Telinga. Leg. Hidung. Okay, lagi? Kau tekak. Hidup. Mata, kita ada? telinga, hidung, mulut, Hidung. kulit. Tangan. Kita ada hidung dan Lidah. telinga. Okay, mata, kulit, hidung, telinga. Lagi satu apa? Satu lagi. Lidah. Kaki. Lidah. Kaki. Yes, betul. Lidah. Okay. Okay, so alright, nampak tak paparan pada pada awak punya ni, okay. So 5, okay, 5 jenis rangsangan dan gerak balas yang kita akan belajar iaitu mata, kulit, okay, hidung, telinga, okay, dan juga lidah. Alright ingat 5 ni. Okay. Next. Okay. Jadi, kita tengok untuk slide yang seterusnya. Okay. So, untuk macam ni kita organ deria kita adalah mata. So, mata ni, okay, mengesan rangsangan cahaya. Okay. So, manakala untuk telinga pula, okay, untuk telinga pula, dia akan mengesan rangsangan bunyi. Okay. Untuk hidung akan mengesan rangsangan bau. Jadi contohnya awak bau di sekeliling awak, bau wangi ataupun bau busuk. Okay. So hidung awak akan bau rangsangan tersebut. Alright. Okay, kemudian kalau awak tengok slide tu gambar tangan. Dia bukan actually tangan, tapi sebenarnya keseluruhan badan kita, organ yang paling besar sekali adalah kulit kita. Jadi kulit kita ni boleh mengesan rangsangan sentuhan. Jadi kita menyentuh. Jadi contohlah kat sini awak terkena duri ke, so awak tak rasa sakit. Jadi kulit tu adalah organ yang terbesar yang boleh bertindak balas terhadap rangsangan sentuhan. Dan yang terakhir adalah lidah kita. So lidah akan mengesan rasa. Penting tak rasanya lidah ni? Penting tak untuk kita merasa? Ataupun tak penting pun nak merasa manis ke, masin ke, pahit ke? Apa pendapat awak? Penting. Dia penting. Penting. Contohlah, kalau awak Penting. kalau awak tak dapat merasa rasa manis. So macam mana? Kalau tak dapat rasa manis. Nanti makan aiskrim tak sedap ego. Yes. So even awak makan aiskrim pun macam mana sedap pun aiskrim tu manis ke apa ke, you tak boleh nak rasa. Betul kan? Betul. Alright. Hai Zafri. Okay. Hai. Betul. Hai pula dalam ni. Okay. Kita teruskan kepada dia kita yang pertama. Okay, mata. Okay, so untuk slide ni tak berapa nampak. Okay, tapi kamu boleh rujuk kepada buku teks korang. Korang semua dah dapat buku teks kan? Belum lagi. Okay, korang tak dapat tu tak apa. Okay, korang ada buku teks digital kan? Korang boleh pergi ke page tersebut lah. Okay. So cikgu nak cerita satu-satu tentang struktur bagi mata ni. Okay, apa dia? Okay memang gambar tu tak nampak. Kita tengok one by one. Zoom. Adakah? Okay. Dia tahu. Ini, okay, yang pertama,
Okey, yang pertama dia adalah sklera. Okey. Contohnya sklera ni, cuba awak tengok mata awak, okey, dekat depan cermin ataupun awak ada cermin, awak tengok mata awak. Kalau awak nampak mata putih awak tu, itu adalah sklera. Itu adalah struktur sklera. Okay? Kita ada yang mata putih dengan mata hitam kan? Yeah. Kita ada kanta mata kan? So, kalau directly awak nampak yang warna putih tu, itu adalah sklera. So, apa dia sklera? Sklera ni adalah lapisan keras yang memberi bentuk dan melindungi mata. Betul. Lapisan dia adalah lapisan yang keras, memberi bentuk dan melindungi mata awak. Okay, so yang mata putih tu, that is a sclera. Alright. Okay, next. Okay, apa dia untuk struktur yang kedua? Okay. Struktur yang kedua, okay, kita kenali dengan nama choroid. Okay, choroid tu apa? Choroid tu adalah lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya ke dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien. Okey, maksudnya kat sini, okey, kalau tadi lapisan luar tadi adalah sklera, okey, jadi lapisan yang kedua tu, okey, yang ni, okey, okey, yang saya buat tanda arrow tu, okey, lapisan yang kedua selepas daripada sklera tu kita panggil dia choroid. Okey. Jadi fungsi choroid tu okey mencegah pantulan cahaya dalam mata. Alright. Okey, seterusnya. Lepas daripada choroid, siapa tahu? Okey, retina. Yang mana satu adalah retina? Retina tu, okey, apa dia retina? Okey, mengandungi, okey, sel reseptor cahaya ataupun kita panggil dengan nama dia iaitu fotoreseptor yang dapat mengesan cahaya dan menghasilkan impuls. Jadi contohlah dekat sinilah. Contoh kalau awak makan buah rambutan kan. Okey, buah rambutan tu ibarat yang lapisan yang berbulu tu kita katakan dia tadi apa tadi? Kita katakan dia sklera. Contohlah sklera. Lapisan yang warna putih dalam dia tu adalah choroid. Okey, tapi lapisan dalam tu, okey, yang lapisan yang ketiga tu kita namakan dia adalah retina. Okey, so retina ni, okey, penting untuk awak. Okey, kalau tak ada retina, okey, kita tak dapat biaskan ataupun pantulkan image tu. Maksudnya kat sini, contohlah kalau orang tu buta ataupun dia kemalangan. Okey, so kalau kemalangan, contohnya dia punya part retina dia yang effect. Okey, affected. Jadi part dekat bahagian retina tu tak boleh memantulkan image untuk menghantar impuls semula ke otak untuk ni lah, untuk dapat image apa yang awak pandang di hadapan awak. So awak tak nampak, tak boleh lihatlah image apa yang awak lihat. Okey. Kalau part bahagian retina tu, sel reseptor ataupun fotoreseptor tu rosak. Alright. Untuk seterusnya. Okey, selepas daripada retina. Okey, kita ada bintik kuning. Okey, kalau awak go through awak punya buku teks untuk struktur bagi mata ni ada dua jenis bintik. Apa dia? Selain daripada bintik kuning, apa lagi another one bintik? Nama bintik apa? Bintik Titan tu.
Ah? Okay, dalam struktur mata, selain daripada bintik kuning, another struktur yang depan dia ada nama bintik juga. Bintik apa? Bintik buta. Yes, bintik buta. Alright. Okay. Bintik buta ni adalah sifat dia adalah opposite. Opposite tu maksudnya terbaik berlawanan dengan bintik kuning. So kalau bintik kuning, okay, awak lihat dekat sini, slide saya, okay, adalah bahagian retina yang kaya dengan reseptor paling peka terhadap cahaya. Maksudnya kalau bintik kuning ni adalah kawasan retina yang mana dia adalah paling peka terhadap cahaya, tetapi kalau bintik buta tu macam mana pula? Buta tu. Bintik buta tu macam mana? Apa takrifan function bagi bintik buta? Tak nampak apa-apa tu. Tak nampak apa-apa tu maksudnya apa? Cuba bagi saya ayat definasi. Kalau dalam sains. Buta. Apa dia? Kalau bintik kuning bahagian yang kaya dengan reseptor, okay, paling peka terhadap cahaya. Tapi kalau bintik buta macam mana? Apa dia? Tidak peka terhadap cahaya cikgu. Yes, pandai. Maksudnya kalau bintik buta, dia tidak peka terhadap cahaya. Okay, so, okay, terbaliklah pada tu, ya. Alright, faham ya? Okay. Alright, kita tengok yang seterusnya. Okay, sambil saya explain ni, okay, ada info yang saya bagi tahu tu, so saya nak awak jot down lah. Okay, jadi memudahkan awak untuk ni nanti. Alright. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Okay, apa dia? Okay, tadi jawapan kawan kamu, okay, tentang bintik buta. Okay, dia adalah opposite dengan bintik kuning tadi. Okay, kalau bintik, kalau bintik kuning, kita kata sangat respon terhadap cahaya, kan? So bintik buta ni yang tidak mempunyai reseptor cahaya. Maksudnya dia tidak aktif, okay? Fotoreseptor dia tu tak ada. Okay? Alright. Korang nampak tak slide cikgu? Nampak tak? Tak apa clear. Nampak Nampak. tapi tak clear sangat. Tapi okay. Kurang nampak. Alright. Wow. Okay. Very cool. Okay. So, tidak, perkataan dia adalah tidak mempunyai reseptor cahaya. Okay, awak ambil point ni. Okay, Abid, so stop with chatting. Saya tak nak chatting ni, Okay. Okay. Okay, please stop with the chatting. Okay. Marah. Please fokus dengan apa yang saya dah sampaikan, ya. Apa tu? Fadlun, Nabil, apa ni? Farihin, Syahid Amli, Aiman Naufal. Okay? Jangan awak masuk kelas saya ni setakat awak dengar je tapi kat tepi tu awak main PUBG ke. Tak. Okay? Jadi dekat sini pahala awak dapat tu tak ada pun. Dengar. Dengar. Alah. Okay? Cikgu nak belajar. Nak belajar. Nak belajar macam mana nak belajar? Teknik cikgu berjalan ni. Alright? Alah. Alamak. Okay. Semak ni. Okay, next. Bising dah pergi ni. Semak Abang. Alright, okay, kita next slide. Okay, apa dia? Okay, next slide. Okay, kita cerita tentang saraf optik. Okay, so saraf optik ni adalah part yang sini. Bahagian yang cikgu tandakan bulat tu.
Okay. So, saraf optik ni adalah bahagian sutun yang membawa impuls saraf ke otak. Apa penting dia kita nak bawa impuls saraf ke otak ni? Sebabnya apa yang kita lihat di hadapan tu adalah maklumat. So, maklumat tu adalah impuls. So, maklumat tu akan ditransfer kepada otak untuk diproses. Maksudnya dia dapat lihat, oh ini kat depan ni apa? Oh, hantu ke? Gajah ke? Harimau ke? Okey, jadi saraf optik ni sangat penting untuk menghantar maklumat ke otak. Alright? Dah mati sperma ke? Macam mana? Tak ada apa ke? Antum. Ada je orang. Dengar. Ketai. Right. Alright, okay, next. Okay. Next adalah gelemaca. Jangan nak main-main. Ini kan? Kau belajar nak Okay, main-main. gelemaca. Okay, kalau awak lihat ni, gambar raja ni, okay, awak sebenarnya boleh buat kot. Contohlah kat sini kan, awak ada buah longan kan, ataupun buah mata kucing kan. Okay, ibaratlah kat sini, buah mata kucing tu awak belah, okay, yang mana biji mata kucing tu adalah ni. Ni adalah lens awak. Yang saya tandakan merah tu adalah lens kanta awak. Tetapi yang warna jelly tu ataupun buah mata kucing yang warna putih tu, kita analogikan dia sebagai gelemaca. So dia apa gelemaca ni? Dia adalah bahan berjeli dalam berbola mata yang mengekalkan bentuk mata. So dekat sini ibarat dekat sini dia punya bahan composition dalam bola mata awak tadi tu. Okay, so function dia untuk mengekalkan bola mata. Alright, next. Boleh saya pergi seterusnya? Boleh? Ready? Boleh. So, Boleh. je. Cukup ya. Alright. Okay. Next. Okay, kanta mata. Okay. Kanta mata. Yang mana satu kanta mata yang ni? Okay, ni cikgu tandakan anak panah tadi tu. Okay. Kalau awak lihatlah, awak cuba buat eksperimen kat diri awak. Contohlah kat sini, awak lalukan torchlight, okay, cahaya pada awak punya mata. Awak nampak dekat sini, okay, awak nampak awak punya kanta mata ataupun awak punya pupils tu dia dilate. Dilate tu maksudnya dia terbuka, buka besar ataupun kecil. So dalam tu ada kanta mata dia. Okay. So kanta mata tu, okay, dia adalah apa? Dia adalah kanta cembung luxina, okay, yang memfokuskan cahaya pada retina mata. Kita dah boleh katakan retina tu adalah bahagian yang paling ni. Yang ketiga. Kan, kalau tak ada retina tu, okey, lapisan retina tu, maksudnya kat sini image tu tak boleh dipantulkan dipantulkan dekat part retina. So tak dapat lihat image. Jadi kanta mata tu maksudnya dia fokus. Betul. Okey. Ibarat dekat sini, contohlah dekat sini kalau ada kanta, awak fokuskan dekat contohnya kanta yang magnify kanta pembesar tu, awak fokuskan dekat suatu tempat, ada cahaya matahari, apa akan berlaku pada kertas tu? Bila awak fokuskan cahaya tu, kertas tu pun boleh terbakar kan? Jadi fungsi bagi kanta ni dia memfokuskan cahaya. Okey, tapi pada mata kita dia memfokuskan cahaya pada retina. Sebab retina tu je yang boleh baca. Ibarat retina ni macam skrin mata kita tu. Alright? Okay, Kamera. Yes, macam kamera. Okay? Okay, seterusnya adalah ligamen penggantung. Okay, ligamen penggantung tu kat mana? Kat belah mana? Belah sini. Ligamen penggantung tu dia ibarat macam ni tau. Dia memegang kanta mata. Contohlah kalau awak pakai spek mata, maksudnya awak punya bingkai tu bertindak sebagai ligamen penggantung. Faham tak? Jadi dalam bola mata kita tu maksudnya pada kanta kita tu ada pemegang dia. Okey? Dia memegang kanta mata tu supaya dia boleh really fokus lah.
kepada retina. So yang saya bulatkan ni adalah ligamen penggantung yang ni. Dia macam mengikat retina tu. Nampak tak gambar rajah dia? Nampak. Okay, next. Nampak Okay, nampak apa nampak. dia seterusnya? Okay, iris. Ni. Ini kalau apa yang paparan yang awak akan nampak. Iris tu yang mana satu? Iris tu adalah yang berwarna Jeli. Iris. Yang gemuk sikit tu. okay? Iris tu adalah ni. Ada. Yang cikgu tanda tadi. Yang gaman. Okay. Alright. Okay. Nampak tak yang cikgu tandakan warna merah tu, itu adalah iris. So, iris tu mengawal saiz pupil. Jadi, kenapa perlu mata kita mengawal saiz pupil ni? Why? Good. Apa? Saya tak pernah pun kawal mata tu. Tak kelakar. Tak kelakar pun. Kelakar ni. Cakap pasal iris pada part mata. Kelakar ni. Makcik koyak. Makcik koyak. Tak habis lagi. Potong. Okay. Serius. Mengapa? Dah. Mengapa iris tu mengawal saiz pupil? Apa penting dia? Ada ke benda ni? Kenapa iris tu mengawal saiz pupil? Why? Jap. Nanti kalau macam ni Susah nak explain ni tu. Susah nak explain? Tahu. Susah. Tahu cikgu. Contoh. Menang Okey. Susah. Contohlah saya bagi analogi dekat awak kat sini. Okey. Alright. Contohlah ibaratlah dekat sini kan. Kalau awak punya esophagus perut awak tu dia tak boleh mengecut dan mengundur. Dia punya saiz dia statik je. Ataupun dekat sini dia punya saiz dia maksudnya diameter dia sama je. Maksudnya makanan yang keluar ataupun masuk daripada ke perut awak tu sama je. So bila masa awak masukkan je makanan dalam perut awak tu, apa akan jadi kepada perut awak? Berat cepat. Kenyang tu, kenyang. Sebab terlebih makanan. Kan? Tapi ibarat dekat sini, iris ni dia boleh mengecut atau mengedup. Maksudnya dia boleh buka, membesar ataupun mengecil. Pernah tak awak lihat mata awak cuba silap kenakan dengan torchlight ke. Lepas tu ada besar kecil. Apa function dia? Kenapa dia perlu besar kecil? Dia Sebab dia nak mengawal. Okey. Dia nak nampak cahaya jadi besar. Dia tak nampak cahaya dia kecil kan cikgu. Bukan dia menghalang cahaya. Salah. Nazlan, dia bukan menghalang cahaya. Dia nak limitkan, dia nak limitkan amount cahaya yang masuk ataupun keluar. Maksudnya kat sini, kalau amount cahaya terlalu banyak, maksudnya kat sini awak akan silau kan? Jadi, dia mempunyai mekanisme dia tersendiri untuk generate dia punya pupil tu supaya dia dilate, dia akan mengencik. So, awak boleh mengawal mata awak. Okay? Alright. So, image tu awak akan dapat lihat lah. Dengan lebih jelas. Jadi, kalau ada cahaya terlalu banyak sangat, okay? Awak pun langsung nampak silau langsung. Okay? Macam itulah ibarat dia. Lagak lah. Alright. Okay, Okay, next. Okay, Kornea. Yusuf left. Dan awak pun awak pun pernah dengar kan pembedahan kornea. Pembedahan Pernah. yang
dijalankan. Apa dia kornea tu? Saya tak dengar. Is it sebiji bola mata tu doktor ambil masuk dekat orang yang baru? Bukan Bukan. That is not the operation. Kornea tu, okay, kornea tu dia hanya ambil bahagian depan ni saja. Yang cikgu bulatkan tu. Okay, dia just ambil bahagian depan. Okay, Dia tukar depan contact lens. macam yang duk sinar tu, yes, ibarat macam contact lens tu, okay, dia buat operation, okay, dia tanggalkan, and then dia buat pembedahan kepada orang yang baru. Itu dia kornea. Bukan maksudnya bila buat pembedahan mata tu, maksudnya dia ambil, okay, sebiji bola mata tu, bukan alright. Okay, so apa fungsi kornea ni? Penting, okay, dia dapat membias dan memfokus cahaya ke retina. Okey, contohlah kat sini kan, kalau kita analogikan kepada kamera, kornea ni bertindak sebagai yang struktur yang mana dalam kamera? Siapa Lens. No, it's not lens. Shutter. Kamera. Dia punya apa dalam struktur kamera yang analogi kepada kornea? Shutter. Shutter. Sliter. Cikgu yang flash cikgu. Megapixel. Tiba. Yes, okay. Megapixel. Kalau awak pakai kamera DSLR tu, awak tahu tak benda yang macam boleh pusing-pusing tu kat depan dia tu? Aku shutter tu. Okay. Benda tu lah. Okay, yang kita analogikan dia sebagai kornea. Okay. Maksud dia, okay, dia fokuskan. Maksudnya awak nak gambar tu sharp ke? Awak nak gambar tu sharpness. Lebih soft ke? Macam tu lah. Itu adalah function bagi kornea. So, bila awak dah macam awak dah laraskan dia punya gambar tu macam mana, image tu macam mana, okay, barulah, okay, image tu akan dihantar ke retina. Alright? Cikgu, manusia boleh laraskan ni cikgu? Manusia bukan kita yang laraskan, dia secara mekanisme reflect. Automatik Allah dah anugerahkan kat situ, dia yang laraskan sendiri. Okay? Kata awak nak cuba rasa. Kecuali dekat sini, contohlah kalau awak rabun, okay. Maksudnya bila awak rabun tu, is it kantang mata awak tu, dia tak boleh secara efektif nak memfokus. Nak memfokus cahaya tu terhadap retina. That's why awak kena betulkan kanta tu tambah dengan cermin mata. Sama ada kanta jenis cembung ataupun kanta cengkung. Tengoklah sama ada awak rabun jauh ataupun rabun dekat. Faham? Okay? Faham. Right. Faham. Baik, cikgu. Okay, tak apa. Nanti kita buat latihan nanti. Korang menjawab kitab. Okay, next. Apa? Tak dengar. Okay. Pupil. Kalau. Pupil. Anak anjing. Okay. Pupil tu yang mana is it adalah pupil? Okay. Pupil tu letak dia adalah di antara kornea tadi dengan kanta. Maksudnya dia berhadapan ni. Ni pupil. Yang tadi yang cikgu kata yang warna hitam ni. Ini adalah pupil. Yang ni. Yang saya cikgu tandakan warna merah ni. Nampak. Kalau tadi iris kan. Iris tu adalah yang cantik tadi. Contohnya mata awak tengok. Mata orang ni biru lah. Mata orang ni hitam lah, coklat lah. Dia punya hitam coklat apa itu adalah iris. Yang macam bulan ni, macam bulan tu kan. Okay, tapi pupil ni kurang sikit. okay, pupil ni fungsi dia mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. So dia dilate, dia boleh dilate. Dilate tu maksudnya dia boleh mengecut ataupun mengendul untuk kawal kuantiti cahaya yang masuk. Alright? Okay, pupil. Okay. Selepas daripada pupil, apa dia? Konjungtiva.
Okey. Konjuk. Lepas daripada pupil Tiva. adalah konjak. Cikgu ada orang nak share screen ni cikgu. Macam mana cikgu kat bawah ni cikgu? Ha? Tak payah. Saya Tengok tak tahu. skrin saya Skrin ni. tu benda. Tu gambar emoji ni. Apa lah tu? Okey. Alamak. Okey. Apa ni? Tak. Apa ni kan? Tengok sini. Tu Okey. Konjaktiva, okey, adalah bahagian depan sklera. Ganteng Okay, tadi dah. mata putih awak kan? Kau Mata jumpa putih kamera. awak kan? So, di bahagian depan Nampak sini cewek- awak cewek nampak yang orang. macam ada apa? Yang awak tengok macam ada urat-urat mata apa semua tu kan? Itu adalah konjaktiva. Okey, jadi contohnya kat sini. Okey, kalau awak sakit mata. Doktor akan bagi awak ubat untuk sakit konjaktiva. Maksudnya kat sini mata awak merah lah. Awak punya urat-urat mata awak tu infection ke? Terkena infeksi ke? That's why awak pakai Imo ke? Okay, ubat mata. Alright. Okey. Pakai Vicks. Keren ni Aduh. keren. Sharingan je. Okay, gelam air. Kalau tadi gelam maca kan? Gelam maca tu yang apa tu struktur yang berjeli kan? Okay, ini gelam air. Gelam air kat part Betul. mana pula? Okay, gelam air mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya memasuki mata. Berbeza lah. Gelam air tu adalah part depan sini. Part yang cikgu tanda nafas tu. Ini yang besar ni adalah Mai. Macam. So macam. Okay, tapi kalau dekat bahagian depan sini, okay, yang berhadapan dengan lens, dengan pupil tu, kita namakan dia gelam air. Okay, kita namakan dia gelam air. Alright? Okey. Tu dia, struktur dia. Okay, seterusnya. Okay, otot silia. Otot silia. Bonyanyo. Okey, otot silia pula mengawal ketebalan kanta mata untuk memastikan imej terbentuk ke atas retina. Okey. Kenapa? Mengawal ketebalan mata untuk memastikan. Kenapa lah dekat sini kan? Okey, okey lah kan. Okey. Otot silia ni dia boleh kawal ketebalan kanta mata. Apa? Macam mana? Apa Otot silia boleh mengawal ketebalan kanta mata. Mengapa? Dia otot. Okey, kalau otot tu kan, apa yang faham tentang maksud otot? Dia boleh jadi Otot tu besar. something yang apa? Boleh jadi Dia besar. boleh? Otot pergi gym. Otot tu boleh apa? Apa maksud yang faham tentang otot? Ya, dia boleh kelip mata. Wow. Okey. Tak boleh keras Otot tu kalau kita bercakap tentang otot, maksudnya sesuatu bahagian yang mana dia boleh mengecut ataupun mengendul. Ibarat macam spring lah, betul tak? Okey, ataupun macam getah. Okey, dia betul, boleh boleh awak boleh tarik dia macam elastik, lepas tu dia boleh kembali kepada bentuk asal dia. That is an otot lah. Okay. Jadi bila otot silia ni, apa yang berada dalam mata awak tu, maksudnya kat sini dia boleh kawal ketebalan kanta tu sama ada kat sini dia nak melihat objek dekat ataupun objek jauh. Jadi macam mata kita ni Allah dah anugerahkan dia ada dua-dua. Maksudnya kita ada kanta cengkung dan juga kanta cembung. Dua-dua dia boleh buat. Dia boleh tarik dia punya otot tu untuk sama ada bertindak sebagai tengok benda jauh, okey, kata cembung. Kalau benda dekat, kena cembung. Macam itulah. Tapi kalau orang yang dia punya kanta dia rosak, that's why lah kita kena pakai kita kena pakai spek mata sama ada kanta cembung ataupun kanta cembung. Kan, di hadapan dia untuk memperbaiki dia punya dia punya, kita kata dia punya kelemahan lah. Sama ada dia rabun jauh ataupun rabun dekat. Yeah, kan? Betul lah? Alright. Betul. Okay. Seterusnya, okay. Apa yang uniknya dalam mata awak ni, kita ada dua jenis rod.
Okey. Yang kita namakan sebagai cell rod. Okey, ingat cell rod. Dan yang kedua nama dia adalah cell con. Okey. Apa perbezaan dua benda ni? Okey, cell rod tu berfungsi dalam keadaan kekurangan cahaya. Cell rod ni boleh berfungsi dalam keadaan kekurangan cahaya. Okey. Manakala dia peka terhadap keamatan cahaya yang berbeza-beza. Keamatan cahaya tu maksudnya amount cahaya yang dia awak suluhkan ke mata awak tu berbeza pun dia boleh macam alert. Itu fungsi bagi cell rod. Tetapi untuk cell con berfungsi dalam keadaan terang. Tengok, dia opposite kan? Kalau cell rod kekurangan cahaya, tetapi kalau cell con ni berfungsi dalam keadaan terang. Lepas tu dia peka terhadap warna cahaya dan menghasilkan imej yang berwarna. Okey, dia peka terhadap warna cahaya dan menghasilkan imej yang berwarna. So that's why lah dekat sini kalau awak lihat imej tu, contohnya imej tu berwarna-warni, okey, awak akan nampak imej tu berwarna-warni juga. Alright. Okay, sekiranya kat sini contohlah awak ada rabun. Tapi maksudnya bila awak menghadapi masalah rabun tu, maksudnya sel con awak ataupun sel rod awak tu infected. Maksudnya kat sini kurang. Maybe bila dia berkurang, photoreceptor awak berkurang, so awak akan nampak cahaya, contohnya cahaya tu, contohnya image tu tak berapa hijau ataupun tak berapa nampak, tak clear lah, macam blur, blurring. Okay, so dua jenis sel ni penting. Okay, kalau tengok sini gambar rajah ni, okay, kita ada sel con yang warna biru ni, sel con. Okay, sel rod tu ada yang berwarna merah. Okay. Jadi mana yang memberikan warna adalah sel con. Okay. Kalau yang sel rod pula adalah peka terhadap keamatan cahaya yang berbeza-beza. Sama ada awak lihat image tu di tempat yang gelap ataupun awak lihat image tu di tempat yang terang. Alright? Buta warna. Faham macam buta warna tu, apa yang dia tak ada? Dia tak ada sel rod ke dia tak ada sel con? Kalau buta warna. Sel con. Dia tak ada sel con. Dia tak ada sel con. Sel con. Okay. So yang buta warna dia sel con dia kurang. Ataupun kita boleh kata tak ada. Okay, sel con ya. Okay. Next, kita pergi kepada telinga. Telinga siapa? Okay. Telinga. Alamak, siapa mak Alright. Telinga berfungsi untuk mengesal bunyi. Okay, bagi membantu kita mendengar. Macam mic ni, awak boleh mendengar bunyi. Mikrofon. Suara saya. Okay. Lepas tu, selain itu, salur separuh bulat yang terdapat di dalam telinga berfungsi untuk mengekalkan keseimbangan badan kita. Jadi contohlah kalau orang tu tiba-tiba macam jalan dia macam tak seimbang, maybe ada masalah dekat part bahagian salur separuh bulat. Ya. Dia sebab fungsi dia mengawal keseimbangan badan kita dan kita punya penglihatan pun involve juga benda ni. Kalau dia mabuk itu? Okey. Mabuk tu lain. Mabuk tu bukan efek dia punya salur separuh bulat dia, tapi disebabkan oleh dia punya impuls tu. Impuls yang nak dihantar ke otak tu, dia punya ni terhalang. Dia punya reseptor dia terhalang oleh alkohol tu. Jadi dia tak boleh nak ni lah, dia pun jalan terhuyung hayang lah. Okay. Telinga ni ada berapa bahagian? 9. 5. Siapa tahu? 5?
Hmm. 10. Tak. 9. Okay, kita Baik Cepat. ada juga. 3 Cepat Okey, pilih aja. Ada 3. Okey. Bahagian yang Tiga. pertama adalah telinga luar. Okey, telinga luar tau ingat 2 saja. Okey, iaitu cuping telinga atau Cuping. dan juga salur telinga. Cuping telinga awak tu dengan salur telinga. Itu bahagian telinga luar. Okey, 2. Okey, lepas tu. Okey, telinga tengah apa dia antara struktur yang ada? Pertama, gendang telinga. Bujur. Okey, kedua oksikel. Oksikel. Ketiga jendela Jendela bujur. bujur. Dan Bujur. yang keempat tiup eustachio. Yuk, So ada 4 Cucu. Ada 4 Eustachio. Sejam. Eustachio nama Eustachio. dia. Okey. So Eustachio. untuk telinga tengah ada berapa? Ada Abang berapa Rahman. struktur? Ada Betul, 2, 3, 4. 4. Okey. Empat. Gendang telinga, oksikel, jendela bujur dan tiup Right. eustachio. Okey, 4. Okey. Dan bahagian yang ketiga lah. Okey, telinga dalam Okey, telinga dalam ada 4 juga telinga. Cochlea, okey, salur separuh bulat. Okey, saraf auditori. 3. Okey, cochlea, salur separuh bulat. Okey, saraf auditori. So ada 3. Alright, 3. So ingat 2, 4, 3. Ingat dia punya formula ni 2, 4, 3. Okey, cuping telinga, salur telinga. 4 apa dia? Okey, gegendang telinga, oksikel, jendela bujur, tiup eustachio. Okey, telinga dalam, okey, cochlea, saraf separuh bulat dan juga okey, apa tadi? Saraf auditori. Okey, ni dia. Ini adalah struktur telinga. Okey. Yang tadi saya kata tu, yang untuk telinga luar ni, telinga luar. Telinga luar. Cuping telinga dengan yang ni. Okey? Aduh. Salur telinga. Okey? Okey. Telinga luar. Okey. 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 Kalau part daripada gegendang telinga ni, okey, ini telinga tengah. Kan? Oh ya, slow lah punya iPhone. Tiga tengah. Okey. Kita ada gegendang telinga. Kita ada oksikel. Kita ada apa lagi? Jendela bujur. Jendela bujur. Telinga tengah juga. Okey. So lagi satu salur separuh bulat ni telinga tengah. Tak tahu. Alright. Okey, ni boleh tengok dalam teks awak. Oksikel. Okey. So yang kalau tengok macam gambar siput ni, macam siput ni, ini adalah cochlea. Okey. So kalau macam yang bulat ni, macam separuh ni, salur separuh bulat. Baik. Okey. Okey. Ya, ada orang panggil aku Apa? Alright, next. Cuping telinga Main telinga. Wow. Okey. So apa fungsi bagi cuping telinga? Mengumpul dan menyalurkan gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Okey. Wow. Kalau Supaya boleh perasan lah pakai cermin mata. ibaratlah macam kita ada speaker kan. Macam mana bentuk speaker? Macam bentuk horn macam tu kan. Jadi kita punya cuping telinga pun macam dia mengarah ke dalam kan. Dia nak kumpul. Tapi Nak dia mengeluarkan mengumpul suara bunyi tu. tu masuk ke dalam. Yelah mengeluarkan suara. Tapi kat sini saya kata analogi dia untuk kita nak fokuskan bunyi tu Faham. ke dalam telinga kita. Nak kumpulkan dia. Cikgu, suara Tapi double kalau tu. contohlah kat sini. Hello, tak dengar ke suara saya? Dengar suara cikgu double. Bergema. Ada double cikgu. Bergema. Cikgu double. Tak dengar. Tak Double. apa. Tu bagi meredau. Tu bagi meredau. Cikgu cantik hari ni. Double. Double je. Alright. Tak apa. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba double.
Wow. Ya, ada, Okay. ya, ada. Saya tahu. Oh, ada whip. Tu ada wave dia kan. Ya. Yang mati aku rasa. Okay, next. Aduh, yang meta kudasai pula dia. Okay. Okay. Salur telinga. Ni. Arah. Salur telinga awak selalu Dah habis. apa colek telinga awak kan? Ya. Jadi fungsi dia menyalurkan gelombang bunyi ke gegendang telinga. Oh, kalau kita korek Cikgu, itu. kalau hilang cuping telinga apa jadi cikgu? Oh. Jadi cacat lah gila. Okey. Ya ke? Macam ni. Kalau tak ada contohnya awak kemalangan, cuping telinga Tak awak boleh tak pakai ada. mask. Okey, itu bukan Pelotak masalah dia. Cuma dekat sini, okey, awak akan pakai macam bahan bantu pendengaran lah untuk fokuskan bunyi itu ke dalam salur telinga awak. Oh. Cuma dekat part cuping telinga awak je tak ada. Tapi kat part cuping yang penting gegendang telinga awak elok. Pening lah. Kalau gegendang telinga tu koyak, tu masalah. Kurang pendengaran lah. Bukan kurang pendengaran, kena buat operation untuk ni lah. Kena betulkan gegendang telinga tu. Oh, kena telinga ni baik Usaha. kalau tak jaga. Okey, macam mana gegendang telinga boleh rosak? Contohnya awak mendengar muzik yang terlalu kuat ke dalam satu tempoh jangka masa yang lama pun boleh Selalu menyebabkan macam tu. gegendang telinga tu rosak. Bahaya. Bahaya ni. Bahaya. Buka lah iPhone. Betul. Bahaya. Okay, next. Okay, ni gambar gegendang telinga lah. Dia macam satu keadaan yang macam lutina, satu Tisu. lapisan yang lutina. Kalau awak pernah tengok, tak ada lagi nipis daripada tisu. Ya. Contoh dekat sini, pernah tak awak buat eksperimen sains yang kulit bawang yang dalam tu? Pernah cikgu, Yang awak pernah. tarik dia sangat nipis macam tu kan? Ibarat macam tu lah. Tahap nipis gegendang telinga tu. Nipis sangat tu. Yelah. Okay. Sebab kenapa perlu nipis? Sebab dia nak bergetar. Okay. So, fungsi dia bergetar apabila dihentam oleh gelombang. Telinga. Bila gegendang bunyi, telinga awak bunyi. tu bergetar, Ya, okay, tahu saya. baru dia boleh hantarkan bunyi ataupun impuls tu kepada otak awak. Dia boleh proses bunyi apa yang awak dengar. Oh. Itulah. Oh, Siapa Okay, bersin tu? next. Alhamdulillah dulu lah. Oi, corona. Alhamdulillah. Okay, seterusnya optical. Tulang optical. Optical. Okay, so fungsi dia memperkuatkan getaran Okay. dan memindah getaran itu dari gegendang telinga Dari gegendang. ke jendela bujur. Maksudnya Bujur. bunyi tu, contohlah kat sini, fungsi macam speaker tu dia menguatkan lagi bunyi kan, macam selalu cikgu. So optical ni fungsi dia kuatkan lagi bunyi tu untuk dihantar ke jendela bujur. Oh, jenis bujur. Okay, cikgu. Ketawa. Bujur. InsyaAllah tak boleh Tadi macam gegendang telinga tu just dia bergetar macam gitar lah, bergetar. Tapi optical ni dia kuatkan, dia transferkan lagi bunyi tu. Oh, wow. Okay. Alright. Jendela bujur. Okay. Apa yang jendela bujur buat? Memindahkan getaran dari optical ke cochlear. Wow, double voice. Dia transfer lah benda tu. Dan bukan benda, dia transfer bunyi tu. Sorry. Siapa lubang tu?
Okey, Oh. seterusnya tiup Eustacio. Eustacio. Ow. Master. Tiup Eustacio ni yang berwarna hijau ni. Yang warna hijau tu Ha. Oh, Okey. Okay. tu. Saya kenal Okey, tu. apa Tu apa fungsi dia tu? fungsi dia? Fungsi dia apa? Okey, menyamakan tekanan di kedua-dua belah gegendang telinga untuk mengelakkan gegendang telinga daripada pecah akibat ketidakseimbangan tekanan. Oh, itu fungsi dia. Okay. Maksudnya dekat sini, okey, dia Ah. mengawal keseimbangan gegendang telinga tu, tekanan. Takut dia pecah cepat lah. Jadi, contohlah kat sini kan, awak pergi menyelam. Awak pergi menyelam dekat dasar laut. Ya. Okey, jadi tekanan bila berada di dasar laut ni Tekanan berbeza lagi kan, tinggi sangat kuat kan, sangat tinggi. Jadi bila tinggi, tekanan yang akan efek kepada gelandang telinga tu akan kuat kan. Ya. Jadi Eustacio tu yang akan mengawal dia. Oh. Kalau dia tak kawal apa jadi je tu. Pecah lah. Kalau kau pecah lah, terkoyak ke. Mampus lah. Mampu lah kalau tak ada. Tak mati ada pun instansi. kalau gegendang telinga awak tu pecah. Cuma dekat Tak sini kecederaan lah, pekak lah. Oh, dia pekak terus. Alright. Okay. Okay, tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran. Wow. Okay. Cuma tip Eustacio ni, dia tak, fungsi dia tak transfer impulse tu kepada otak. Dia just mengawal tekanan saja. Okay? Okay. Okay, yang ni cochlea tu, dia macam bentuk siput kan? Bulat. Okay. Bulat-bulat. Okay, so yang ni pula mengesan getaran dan mengubah getaran kepada impuls saraf. Mengesal getaran dan mengubah Oh, yang tu getaran yang hantar kat kepada otak tu. impuls saraf. Okay, yang ni yang mengantar impuls ke otak tu. Ni yang paling akhir lah sebab dia kan telinga paling dalam kan. Ya. Dan cochlea ni paling dekat dengan otak. Oh, dia paling dekat dengan otak. Okay. Oh. Sapam dia tu. Okay, last sekali. Okay, saraf auditori. Last, okay. Okay. Saraf auditori ni membawa impuls saraf dari cochlea ke otak untuk ditafsirkan. Maksudnya, sama ada maklumat tadi, yang dihantar ke otak tadi, impuls tadi, sama ada bunyi yang awak dengar tu sama ada bunyi apa. Sama ada bunyi, bunyi kucing ke yang awak dengar tadi ataupun awak dengar bunyi orang bercakap ke, macam tu lah. Apa info yang dihantar. Okay? Alright. Okay, ni salur separuh bulat. Okay, yang ni yang mengesan keseimbangan badan kita. So, ada dua lah yang tak terlibat dalam mekanisme pendengaran kita. Okay, itu salur separuh bulat dengan yang tadi tiup Eustacio. Oh, yang dua tu. Okay. Sebabnya kalau tiup Eustacio tu dia mengawal keseimbangan tekanan kan. Tekanan gegendang telinga kan. Tapi kalau salur separuh bulat ni untuk keseimbangan badan kita. Oh, yang ada cecair dalam dia tu Yes. Alright. Okay. Hidung. Kita pergi sikit tentang hidung. Bukan boy. Hidung. Okay.
Okey, jap. Oh, sorry. Okey. Oh. Okey, untuk hidung. Okey, hidung kita berfungsi untuk Menghidup. mengesan rangsangan bahan kimia yang meruap di udara. Sorry. Contohnya kalau awak bau mak awak masak kari, so awak akan dapat hidu bau Bos ayam. kari. Kalau awak dekat kawasan rumah awak banyak tai ayam, so awak akan bau busuk. Kotai kucing. Jap. Okay. Baik Cikgu, cikgu. rumah saya banyak titan tu. Kibar-kibar Titan. Yolah. Okey. So itulah. Okey. So bau yang boleh awak hidu sama ada bau harum, masam, busuk. Boleh ke bawa masam? Yelah, bau masam pipi awak. Oh. Masya Allah. Okay. Okay, apa lagi? Bau manis. Kenapa? Munyenyo bau dia. Fucking nyanyo. Melacin. Alright, apa lagi? Oh fucking munyenyo. Awak tahu tak actually, okay, Yoi. kita punya part hidung kita ni, okay, part di atas lah, okay, berdekatan dengan kawasan otak kita tu, ada suatu area yang mempunyai, kita kata mukus. Okay, mukus tu ibarat macam, contohlah macam benda yang berlendir macam tu. Okay, jadi mukus yang berada di bahagian reseptor hidung kita ni, fungsi dia menangkap bau tu. Jadi dia akan menangkap bau tu, dia akan tukarkan impuls tu, okay, maklumat tu lah, okay, kepada otak. So awak akan dapat detect sama ada bau apa yang awak rasa tu. Dan dia Kehidu Rasa tak je. awak yang awak hidu, yang awak hidu. Okay, yang awak hidu. Cikgu yang berlendir tu ingus apa? Buat tak bau cikgu. Kan. Okay, contohnya macam kes awak sesama. Okay, jadi maksudnya part mukus awak tu lendir pada part hidung tu dah terlebih. Keras cikgu. Jadi dia tak dapat menangkap bau tu secara efektif lah. Okay, sebab itu awak tak dapat mengesan bau. Dia menghalang lah. Yes, dia prevent daripada mengesan bau tu. Sebab tu kalau orang sesama, dia akan efek sekali dia punya deria rasa. Okay, awak tak boleh, contohnya awak nak makan pedas, sebenarnya actually benda tu masin, tapi awak tak rasa. Sebab kan hidung awak tu tak boleh nak hidu. Jadi dia rasa, okay, dan juga hidu tu dia saling berkait. Kalau salah satunya macam bermasalah, okay, kita tak boleh nak ni lah. Dia tak boleh nak merasa makanan tu dengan lazat lah. Walaupun macam mana lazat pun makanan tu. Asal ada bunyi pelik tu. Okay, yang ni, okay, yang saya kata gambar mukus tadi tu, reseptor bau tu adalah part yang sini, yang saya bulatkan. Di sinilah, kalau awak rasa macam awak sesama kan, yang part sini lah yang dia akan menghasilkan lebih banyak mukus tu. Jadi hidung awak akan tersumbat. So dekat part sini akan tersumbat lah, blocking. Kau hidung. Okay. Alright. Sebabnya yang reseptor bau ni dia berdekatan dengan otak kat sini. Dia boleh transfer terus impuls tu kepada otak. Rest. Cool. Okay. Seterusnya. Okay. Okay, kulit. Okay. Kulit ni adalah kita punya organ yang terbesar. Okay, dalam badan kita. Okay. Okay, kalau awak tengok daripada gambar rajah ni, kita ada 3 lapisan.
Lapisan pertama adalah epidermis. Ya. Lapisan kedua adalah dermis. Okey, lapisan ketiga adalah lemak. Okey. Okey, nampak kan? So, 3 lapisan. Okey, 3 lapisan. Tetapi kita ada 5 reseptor. Okey, so setiap reseptor tu, okey, dia ada fungsi dia tersendirilah. Dia akan mengesan rangsangan dalam bentuk apa. Okey, contohnya kat sini, pertama kat sini, awak tengok yang pertama ni. Okey, yang ini adalah reseptor sakit. Okey. Okey, reseptor sakit pada lapisan epidermis ya. Jadi, contohlah dekat sini, awak mengambil suntikan. Okey, suntikan. Selalunya doktor nak inject dekat part mana? Dekat part mana selalu doktor akan inject? Lengan kan? Okay. Kenapa doktor akan check dekat part lengan? Sebab part lapisan lengan ni, dia punya kulit dia kurang reseptor. Jadi kita akan rasa kurang sakit lah berbanding dengan kawasan kulit yang lain. Okay? That's why. Okay. Untuk reseptor yang kedua ni. Okay ni. Reseptor sejuk. Reseptor sejuk. Okay. Reseptor sejuk ni mengawal lah suhu badan awak. Okay, sama ada contohlah kat sini awak tidur dekat aircon yang sangat kuat. Okay, yang sangat dia punya suhu dia 18 ke 15 yang sangat sejuk. Jadi okay, automatically sistem kulit badan awak tu akan merasa sejuk. Negatif. Okay. Apa berlaku kalau kita rasa sejuk? Apa berlaku kepada bulu roma awak? Bulu roma kita akan jadi tegak. Bulu roma akan tegak. Okay, so fungsi bulu roma tegak ni adalah untuk nak perangkap haba yang di luar. Okay. Tengok pula yang ketiga yang ni. Okay, reseptor haba. Okay, reseptor haba ni adalah mengesan haba. Contohnya kat sini kan, kulit korang terkena dekat cerik yang panas. So, apa yang berlaku kalau terkena pada cerik yang panas? So, automatically, awak adakah awak akan letak di tangan awak dekat cerik tu? Tarik tangan, rasakan ni rasakan. Tarik tangan. Okay, sebabnya kenapa? Kulit kita ni ada reseptor panas, okay, so dia akan menarik rangsangan tu tadi. Maksudnya bertindak balas terhadap rangsangan tu. Okay, so dia bertindak balas terhadap rangsangan tu tertarik. Okay. Yang keempat, apa keempat? Okay, reseptor tekanan. Contohlah kat sini. Tekanan awak usik muka awak. Apa yang awak rasa? Rasa muka kita tekan lah. Rasa berminyak, berjerawat ada. Rasa bergerutu ya. Rasa berminyak, berjerawat. Okay, ataupun Rasa beban keluarga. Muka saya clean. Ayat dia. macam-macam lah korang. Habis je lah. Okay, jadi tekanan ni apabila kita menyentuh muka kulit kita akan dapat rasa tekanan dia. Tetapi apa berlaku pada orang yang contohnya kat sini, contohlah dia punya kulit dia reseptor tekanan itu terbakar ataupun dia kena 4 degrees ni lah partikel yang terbakar tu. Penyakit Awak lah. tekan lah macam mana, usik lah macam mana pun dia takkan dapat rasa. Oh, yang tu bahaya lah. Rasa tekanan. Apa-apa dapat. Okay? Bahaya kenapa? Sebabnya bila part kulit ni, contohlah kalau dia terbakar 3 degree ataupun 4 degree terbakar, itu memang dia punya part bukan setakat epidermis. Dermis ni dah tak ada dah. Hanya tinggal lapisan lemak saja. Apa boleh sebab macam tu je. Benda tu tak ada. Tu tak boleh mengesan sentuhan. Dia tak boleh mengesan rangsangan. Rangsangan tekanan tadi tu. Okay? Okay. Dan yang kelima, kalau tengok sini reseptor sentuhan. Dekat part atas kan dia dekat lapisan dermis, tapi dia ada antara yang saya merahkan ni.
Ya. Okay? Yang saya merah tu adalah reseptor sentuhan. Jadi kalau sentuhan tu just awak sentuh sikit je awak dapat rasa, oh kulit saya licin, oh kulit saya kasar. Macam itulah. Jadi reseptor sentuhan tu berada di mana? Di antara dermis dengan epidermis. Okay? Baik. Sikit lagi. Baik. Boleh ke? Kita orang tunggu. Boleh je ke? Boleh je ke? Hello. Keep going. Hello. Boleh je. Okay, ada tak nak tanya soalan? Okay, siapa? Banyak-banyak boleh tu. Raise Saya your ni hand. sebab bateri sikit kat otak saya nak lama lagi tu. Cikgu. Okay, siapa nak tanya soalan? Kalau reseptor ni tak ada cikgu kan, dia tak ada pembedahan ni. Kalau reseptor macam mana? Cuba ulang soalan awak tadi. Halo. Lupa lah soalan. Hello. Cikgu, saya ada soalan. Nak lari. Hello. Saya nak tanya. Okay, ya. Saya nak tahu kalau dekat hidung kan, apa function hidung tu? Apa function bulu untuk- hidung? untuk- Okay, soalan yang baik. Untuk tapis, untuk menapis udara. Untuk Hidung untuk menapis udara. Coronavirus. Bulu hidung ni, Oi. fungsi dia macam filter. Betul tu? Macam Menghalang habuk cikgu. Mesin lucu. Menghalang habuk cikgu daripada masuk dalam hidung tu. Masuk dalam hidung dan pergi Kita kepada kowe. reseptor tadi tu. Reseptor kita Nak kat buat atas ni kan? lah. Okey. Jadi apa berlaku kalau banyak habuk masuk pergi dekat yang part mukus tu, mukus awak tu akan tersumbat. So dia akan efek nak hantar impuls ke otak. Nak hantar impuls bau tu kan ke otak. Jadi itu fungsi bulu hidung. Terima kasih. Apa siap? Okey. Lagi? Soalan? Apa kalau apa Ya. dia Jadi pula dia bakar. Berapa bahagian? Tak apalah. Okey, ini contoh. Okey, reseptor sakit. Okey. Sakit. Mempunyai paling banyak. So that's why dia berada di lapisan dermis tadi kan? Epidermis, sorry. Lapisan epidermis. Epidermis, okey. Okay? Reseptor sejuk, okay? Ya, Rangsangan ya. untuk sejuk. Saya cakap tadi, rangsangan tentang sejuk. Wah. Okay. Alhamdulillah. Lepas tu reseptor haba, rangsangan panas ataupun kenaikan suhu. Okey, reseptor tekanan. Ni awak kena tampar awak rasa tekanan pada kulit awak. Gambung. Betul. Tim tu gue. Kadar tinggi. Tim tanpa. Slap king. Okey, kita boleh mengenal pasti tekstur atau berat sesuatu objek. Itulah fungsi Betul. reseptor Tekstur tekanan. lembut. Hehe boy. Okey? Hehe boy. Okey, sentuhan tadi awak sentuh permukaan handset kan? Okey, faktor yang mempengaruhi kepekaan kulit. Dan dia tanya member. Apa dia faktor dia? Okey, pertama, bilangan. Okey, bilangan reseptor di dalam kulit. Maksudnya sama ada bilangan reseptor tu banyak ataupun sedikit. Okey? So kalau bilangan reseptor dia banyak, maksudnya kulit tu peka. Kulit tu peka. Tapi kalau bilangan reseptor sedikit, maksudnya kulit tu kurang peka. Contohlah dekat sini. Antara hujung jari awak dengan tapak kaki awak, Dia mana yang bicep lebih tu. peka? Hujung jari dengan hujung jari kaki ataupun tumit kaki awak, mana yang lebih peka? Aku buka.
Jangan tu. Jari tangan. Jadi tangan. Sebab apa? Sebab Yes. ini lebih banyak bilangan reseptor berbanding dengan tumit kaki. Tumit kaki, okey, bilangan reseptor dia kurang. Makin tebas. Kurang. Okey. Selain daripada bilangan reseptor, apa lagi? Okey, ketebalan epidermis kulit. So benda yang kedua, okey, Okay. kulit. Okey, kalau Okay. epidermis tebal, peka ke tak peka? Satu tak. Tak peka Okey. Kalau dia punya epidermis dia nipis, so dia peka. Alright? Okay. Dia peka, lebih peka. Okey, that's why lah dekat sini, okey, doktor menyuntik pesakit di bahagian bahu ataupun punggung. Okey? Kerana kita boleh kata lapisan kulit dia tu yang lebih tebal dan mempunyai reseptor yang tipis, reseptor dia sedikit. So awak akan kurang rasa sakit lah, kan? Betul. Okey. Tapi cubalah dekat sini doktor pergi inject awak dekat perut awak ke. Kan? Perut sensitif kan? Ya banyak reseptor kan. Awak rasa geli kan. So banyak reseptor kan. Jadi kalau lah doktor cucukkan perut, of course akan rasa lagi sakit. Okay? Okay, yang ni part lidah lah je ni. Okay. Kita go through. Okay, lidah. Okay. Keywordnya, lidah awak dapat mengesan manis, masin, Masam. Pahit, masam. masam, Umami. pahit, umami. Ada 5 kan? Umami apa itu? Okay. Umami. Okay. Umami punya Umami. Umami Dia ni rasa adalah daging satu rasa lazat. Cikgu, umami apa itu? Rasa daging macam kita rasa rasa daging lah. Sup ayam. Rasa Dalam sup ayam gitu Oh, lah. lazat. Umami. Itu adalah rasa umami. Sedap, Rasa yang lazat. Rasa ibarat sedap. Contohnya ibarat rasa pizza yang sedap. Macam tu lah. Ibarat Rasa masuk sup poster anime. cendawan yang sedap rasa dia. Macam tu. Kalau typo Itu adalah rasa yes. umami. Maksudnya umami ni adalah kombinasi rasa manis, masin, masam, pahit. Macam tu lah. Supaya dia lazat. Oh, macam Alright. ayam ah. Okay, next. Sikit lagi. Okay. Okay. Ini mekanisme penglihatan manusia. Kalau Saitama. Okay. So, kita review balik. Tadi kita belajar tentang mata, struktur mata. So, mata mengesan rangsangan apa? Senyap lebih. Cahaya. Cahaya, cikgu, cahaya. Cahaya. Okay. Cahaya. Kalau hidung? Bau. 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 Okay. Kalau telinga? Telinga pendengaran. Bunyi. Bunyi. Okay. Pandai. Kalau lidah? Rasa. Tak bagi oi. King lah oi. Siapa buka bau? Oi. Siapa buka PUBG weh? Kau tak Kita mungkin main ke? PUBG. Okay. Untuk mekanisme penglihatan manusia ni, Mabar dulu. ni awak Biting lah. check awak punya buku teks. Okay, gambar ni ada dalam buku teks awak. Dia ada idea sikit tu, cikgu. Corvette. Okay, hello. Hello. Okay, gambar ni ada dalam buku teks. Muka surat apa? Alamak, alahai Allah, hai. Okay. Kalau lihat kat sini, okay, macam mana mekanisme penglihatan? Mana ada buku teks lagi aku? Dah ke nak solat ni?
satu video tu. Kau ambil esok balik tu. Senyap aku sepak. Hello. Siapa buka lagu TikTok ni? Hello. Alright. Hello. Okay, kita tengok yang nombor satu pertama. Okay. Cahaya dari objek yang dilihat masuk ke dalam mata melalui kornea. Okay. Nombor dua, apa yang berlaku? Okay. Cahaya akan menembusi gelam air, kantang mata dan gelam maca lalu membentuk imej ke atas retina. Okay, nombor tiga. Imej yang terbentuk di atas retina adalah lebih kecil dan tersongsang sisi. Okey. Kemudian, nombor 4. Okey. Fotoreseptor pada retina akan menghasilkan impuls. Okey. Nombor 5. Saraf optik menghantar impuls ke otak. So, yang keenam, otak mentangkap impuls dan menghasilkan imej dalam keadaan tegak. Maksudnya dekat sini, kita objek ataupun objek yang kita nampak terpapar dekat ni, saya bulatkan tu adalah terbalik. Terbalik. Tetapi sampai kotak tafsir dia sebagai menegak balik. Kembangkan. Alright. Next. Tahu ni. Kalau pendengaran, macam mana mekanisme pendengaran manusia pula? Ini pun ada dalam gambar rajah buku teks awak. Pertama, syuping telinga mengumpul dan menyalurkan gelombang bunyi ke salur telinga. Nombor 2, apa buat? Salur telinga menyalurkan gelombang bunyi ke gendang telinga. Nombor 3, gendang telinga bergetar apabila terkena gelombang bunyi. Nombor 4, optikal pula menguatkan getaran bunyi. Nombor 5, jendela bujur membawa getaran bunyi ke koklia. Nombor 6, reseptor dalam koklia menghasilkan impuls. Yang ketujuh, saraf auditori membawa impuls saraf ke otak. Dan last sekali, otak akan mentafsir impuls saraf tu sebagai bunyi. Jadi dia punya carta alih ni, daripada 1 ke 8 ni adalah pergerakan gelombang bunyi tu. Kalau otak kita nak tafsir dia. Bunyi apa yang awak dengar tadi. Alright. Yang ni had deria penglihatan. Titik penglihatan yang ni tak apalah kot. Wow. Ini ilusi optik. Ilusi optik. Kalau pada gambar ni apa awak dapat lihat? Masih panjang. Kita kasih dulu aja itu yang satu. Gambar raja ni adalah gambar raja gambar orang muda ataupun orang tua? Gambar orang muda ataupun orang tua? Apa tu? Tak ada muka lagi tu. Apa dia jadi? Apa dia ada? Jam. Kita boleh lihat ilusi optik ni sama ada gambar rajah orang ni adalah orang tua ataupun orang muda. Tu. Ini adalah Dengar lah.
Ini adalah inilah isu tentang ilusi optik lah yang kita nampak. Masa kita orang mentafsir objek tu sama ada berbeza. Ikut orang. Okay, cuba tengok. Arrow tu. Is it arrow tu sama panjang ataupun lebih pendek? Mana yang lebih panjang? Sama je tu panjang dia. Sama je. Sama je. Sama je, tapi mata kita mentafsir dia ibarat ada yang panjang, ada yang pendek kan? Ada yang pendek. Dan kalau awak tengok gambar raja yang ni macam ibarat dia bergerak-gerak. Okey. Ni ilusi optik kan? Okey. Okey, ni pun sama ilusi optik. Okey. Ni gambar apa ni? Mana? Gambar Iris. siapa ni tak kenal lah. Rambut. Apa yang dapat lihat? Rambut. Saya dapat muka orang kot. Monyet lah, monyet. Ada yang nampak macam muka orang, muka wanita. Tapi ada juga nampak macam Monyet. monyet Baru Kalbi dia adib. Okey, macam mana pula dengan ni? Gambar gajah ni. Apa yang Nampak nampak? ada banyak kaki tu. Yes, ada banyak kaki kan? Banyak kaki. Okey, kalau yang ni pula, gambar mak ni. Nampak macam masuk ke dalam. Macam black hole. Yes, kita nampak macam mak ni masuk ke dalam. Okey, kalau yang ni? Mushroom. Yang ni tak tahulah macam nak jelaskan. Is it dia bergerak ke tak bergerak? Tak bergerak kau. Bergerak kau. Tak bergerak pun. Kalau awak nampak dia tak bergerak, maksudnya awak tak stres. Tapi kalau awak nampak dia bergerak, maksudnya awak tengah stres sekarang ni. Saya nampak dia bergerak sedikit tu. So maksudnya dia tak stres sangat untuk tu. Yes. Oh, Okay. Jadi relate gambar raja Tak dapat beli relate RP dengan tu. situasi situasi otak awak. Fikir. Jadi kondisi awak sekarang ni sedang dalam pecah. Okey. Ni. Okey, gambar raja apa yang awak nampak? Manjat pi kalau enggak ganteng. Tengah makan. Saya tengah plan tu. Buka. Gambar Dia gambar muka seorang idik, muka lelaki memain saksofon ataupun gambar wanita. Kau nampak dia tengah makan ni kau. Nampak macam terkorak je. Ni tu. Macam monyet. Okey, kalau yang ni Makhluk Yang ni halus. juga dia Wanita tengah pakai benda tah. Lalu. Macam terkorak. pakai benda lah. Ada dua. Kalau tengah pegang Tak ikut dia tengah pakai. pegang macam pegang bakul kan? Pegang bakul tu. Okey, yang ni orang Tengah gay bercium. kau. Nak bercium. Macam molot. okey gambar Gay je, gay. macam ataupun gambar pasu. Kan? Tak buat Okey, yang ni Pasu ke? macam pasu je lah. Ni Cawan dia gambar. macam tu. Ini corak tembikai. Betul. Kan? Tangan kosong kalau berani. Ganteng orang. Alright, okay. Okay, so Tadi. kesimpulannya Internet apa? Okay, kesimpulan dia. okay. Kesimpulannya, okay, hari ni okay, apa yang kita belajar, okay, Kita belajar tentang organ untuk mata. kita belajar tentang organ mata, okay, telinga, okay, lidah, Kita belajar okay, tentang dia je kot, dia. apa lagi? Okay. Kemudian, okay, saya nak tanya, untuk mata tu ada dua jenis sel. Apa dia nama sel tu? Salman Sel Q iris, sel mata kiri, sel mata kanan. Sel rod dan juga sel sel kon. Dua okey. So ingat sel rod dan juga sel kon. Salah Okey, jadi ada pertanyaan tak apa-apa untuk hari ni sebelum Enggak saya ada. habiskan
Cepat tanya. Enggak ada. Ada. Apa ni? Makcik koyak, makcik koyak, Ada. makcik koyak, makcik koyak, makcik koyak, Okey, makcik koyak, sini makcik dah koyak. dulu. Dah. And Dah. kasih scale. Jangan sok keras lah. Koyak. Okay. So make sure korang semua boleh beli dekat Coop. Okay. Buat ego Okay. dekat So ego. untuk Ego insyaAllah ego. Saya buat latihan dah cikgu. So dah dapat. InsyaAllah cikgu. Okay. So Siap untuk buat latihan latihan kita minggu ni. Okay. So cikgu Hazal dah bagi awak muka surat 4 dengan muka surat 5 kan? Cikgu sudah buat 1 sampai 10 cikgu. Okey. Okay. Saya sebabkan saya dah cerita pasal sampai lidah. So tugasan awak adalah sampai muka surat 13. Cikgu dah siap cikgu. Banyak cikgu. Cikgu dah siap. Surat 13. Baik. Okay. So, okay, dengar sini. Okay, minggu depan. Okey, Cikgu dah okey. siap. Minggu hadapan. Itu Kita dia. akan bincang. Tak dengar dia cikgu, punya cikgu tak dengar. jawapan. Okay, minggu hadapan kita akan bincang dia punya jawapan. Okey. Okey, cikgu, insyaAllah cikgu. Dan buat sampai muka surat Oh, ego. 13. Alhamdulillah, amin. Baru dah join. InsyaAllah cikgu. InsyaAllah. Siap cikgu. Koyak. Okay. Okey, ya. Dan yang lain. Hello. Okay, terima kasih untuk kelas kita hari ni. Sampai Bye. jumpa. Sama-sama cikgu. Sama-sama cikgu. Berkat. Okay, dari situ belum confirm kehadiran. Dah cikgu. Ego, bye ego. Dah. Cikgu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih. Bye. Bye cikgu. Bye. Ganteng kawan. Oi. Okay, terima kasih. Selamat cikgu. Aid. Bukan oi. Okay, thank you. Oi. Open mic. Oi. Ya, bayar. Enggak lu. Oi, bukan oi. Gerak lu ah. Marilah bukan. Jaga bootcamp oi. Jaga bootcamp. Ni bootcamp kau. Awal lobby. Oi. Ni bootcamp kau. Ni bootcamp kau. Iya. Ni bootcamp kau. Ni bootcamp. Tu katil gampang. Ni bootcamp kau. Ni bootcamp kau. Gerak lu. Hai. Okay, bye-bye. Terima kasih. Bye. Cikgu.